Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahada binti Muhammad, nombor matrik 284101 dan saya punya partner Muhammad Nur Fikri bin Karim 284071. Hari ini kami akan membentangkan tajuk integriti. Okey, kami akan bentangkan berkaitan apa itu integriti, pembahagian integriti, bagaimana mencapai integriti, objektif dalam mencapai integriti. Seterusnya, kesan integriti dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga, analisis ataupun penyelesaian masalah. Dan yang last adalah kesimpulan apa itu integriti. Okey, apa itu integriti? Mengikut Kamus Dewi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu pada tahun 1985, integriti adalah kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Ini bermaksud integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai, boleh pegang cakapnya dan lain-lain. Okey, integriti ada beberapa definisi yang diterjemahkan. Antaranya, pertama, mengikut konteks etika. Integriti adalah kebenaran dan kejujuran serta bertentangan dengan sifat yang negatif dan munafik. Okey, yang kedua, menurut bahasa Latin, integriti bermaksud lengkap atau keseluruhan. Seterusnya, menurut dalam Islam, integriti bermaksud mempunyai sikap bersungguh-sungguh, itqan dan amanah. Yang keempat, menurut cendekiawan dan penulis Inggeris iaitu C.S. Lewis, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Dan last, menurut Institut Integriti Malaysia, perihal sifat individu serta sebuah organisasi yang lengkap adalah mempunyai pekerja yang amanah, jujur, bertanggungjawab dan sebagainya. Okey, pembahagian integriti. Integriti terbahagi kepada dua iaitu individu dan organisasi. Okey, melalui individu, dia adalah merujuk kepada himpunan kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu dan kualiti ini berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan moral tinggi. Ia juga bermaksud integriti ialah keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan undang-undang serta keselarasan di antara kepentingan diri dengan kepentingan umum. Okey, menurut integriti menurut organisasi, ia adalah tercermin dalam perumusan dan pelaksanaan kod etika, piagam pelanggan atau sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik. Kod etika berkenaan ditegaskan, diulangi dan dihayati oleh anggota organisasi berkenaan sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya organisasi iaitu corporate culture. Okey, mencapai integriti. Okey, mengapa integriti ini sukar dicapai? Bagaimanakah pula seseorang dikatakan berintegriti dan tidak berintegriti? Perlukah integriti dicari atau membiarkannya datang bergolek sendiri, dan bagaimana ia meresap ke dalam diri serta membentuk sifat jati diri yang teguh? So yang ni kawan saya akan explain. Okey, objektif dalam mencapai integriti, memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu, berharmoni, berintegriti, bermoral dan beretika. Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya ia menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang pekerjaan. Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti.
Seterusnya, menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara serta peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Kesan integriti dalam dunia pekerjaan terbahagi kepada dua, iaitu pertama individu, kedua organisasi dan komuniti. Okey, bagi individu adalah hidup dalam keadaan yang tenang, kedua bahagia, ketiga tidak membuang masa, adil, keempat sentiasa membantu orang lain dan bersemangat semasa bekerja. Untuk yang kedua pula, organisasi dan komuniti. Pertama, ia dapat mewujudkan suasana kerja yang harmoni, dapat mengelakkan wujud sikap dengki atau iri hati antara sesama rakan sekerja. Seterusnya, melaksanakan tugas dengan amanah dan bersungguh sehinggalah diberikan anugerah pekerja cemerlang, iaitu APC, jabatan tanpa berharap. Analisis atau penyelesaian masalah. Ia menganjurkan kursus latihan kepada kaki tangan jabatan secara bersemuka bagi mengukuhkan dan memantapkan integriti dan keterbolehan kepada pegawai jabatan tersebut. Kedua, program seperti bual bicara perlu diperbanyakkan kepada kaki tangan di mana ia boleh dilakukan menerusi platform media sosial. Ketiga, mewujudkan integrity ambassador atau ikon integriti dalam setiap jabatan. Keempat, dapat mewujudkan kempen kesedaran dengan mengadakan jelajah negeri. Kelima, mengadakan integrity corner di setiap jabatan dengan mempamerkan polisi integriti, poster dan isu berkaitan integriti. Keenam, mengadakan hari integriti setiap tahun di dalam jabatan. Ketujuh, mengadakan audit secara berskala. Kelapan, mengenakan tindakan disiplin kepada kaki tangan yang tidak mematuhi integriti seperti tindakan disiplin progresif. Kesembilan, dikenakan denda, penalti, penangguhan kenaikan pangkat sehinggalah tindakan lain yang lebih keras atau yang maksima adalah pemberhentian kerja. Yang terakhir, 10, kaedah mencegah lebih baik daripada merawat. Contoh pendekatan kaunseling, mentor-mentee, coaching atau teamwork. Okey, kesimpulannya, jika seseorang individu telah diberikan pendedahan integriti sejak kecil lagi, maka dengan sikap, prinsip dan akalnya yang kuat itu akan membuatkan individu tersebut terpesong ke jalan yang salah. Justru dengan pendedahan seawal remaja ini, ianya sedikit sebanyak dapat membantu individu itu tersebut dalam menilai kesan-kesan buruk jika mengabaikan sikap berintegriti dalam kehidupan seharian mereka. Indeks Persepsi Rasuah CPI Global bagi tahun 2020 telah meletakkan kedudukan Malaysia pada tahap ke-57 berbanding kedudukan ke-51 pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan amalan tidak berintegriti masih menjadi masalah serius yang berterusan berlaku di negara kita. Pembudayaan integriti amat penting untuk dilaksanakan oleh setiap individu. Ia akan dapat memelihara maruah dan harga diri seseorang. Justru memahami maksud integriti dan kesannya sekiranya diambil ringan perlu ditanam dari peringkat awal sama ada melalui pendidikan formal maupun tidak formal. Sekian, terima kasih.